Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Shanim bin Muhammad, bernombor metrik D20191089535. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk perbandingan epistemologi antara timur dan barat. Okey, epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani iaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai yang pertama iaitu bagaimana proses yang menyebabkan sesuatu pengetahuan itu menjadi ilmu. Yang kedua ialah bagaimana caranya. Yang ketiga adalah perkara apa yang harus dititik beratkan agar mendapat pengetahuan yang sahih. Yang keempat, apa yang disebut dengan kebenaran ataupun yang sahih itu sendiri. Yang kelima adalah apakah ciri-cirinya. Dan yang keenam dan yang terakhir iaitu cara, metod atau teknik apa yang dapat membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Okey, dalam memberikan jawapan-jawapan terhadap persoalan ini, ahli falsafah sebahagiannya berpendapat bahawa manusia tidak akan mampu mengetahui sesuatu secara mutlak. Okey, kita beralih kepada epistemologi timur, di mana falsafah epistemologi sejarah dari timur mempunyai hubungan dengan aliran ilmu wahyu, yakni agama Islam, Kristian dan Yahudi, dan aliran intuisionisme yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikir manusia biasa, terutama menyentuh berkaitan kaedah memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan. Dalam epistemologi timur ini, dia mempunyai dua aliran utama, iaitu konsep epistemologi sejarah dari timur ini, iaitu yang pertama adalah aliran ilmu wahyu dan yang kedua pula ialah aliran intuisionism. Okey, kita pertama kita pergi kepada aliran ilmu wahyu, iaitu aliran ilmu wahyu ini yang ditanggap oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam, Kristian dan juga Yahudi menekankan pada konsep ilmu pengetahuan, terutamanya dalam bidang sejarah yang selari dengan kitab Al-Quran, Injil dan juga Taurat. Keyakinan ini diperkuatkan dengan kisah-kisah sejarah dan zaman lampau yang saling berkaitan dalam ketiga-tiga kitab utama tersebut, serta kisah-kisah sejarah utama di lampau yang termuat di dalam kitab-kitab utama tersebut. Okey, seterusnya kita beralih kepada aliran intuisionism. Aliran intuisionism ini dalam kata lain, ia melihat kepada keupayaan pencernaan ilmu pengetahuan melalui jalan metafizik dan mencapai tahap fana yang meleburkan perbezaan di antara subjek dan juga objek, dan yang akan mewujudkan kesatuan di antara kedua-duanya sekali. Okey, pemikiran ilmu pengetahuan ini sebenarnya tidak dapat melarikan diri dengan konsep keagamaan atau ritualism dalam agama Islam, Kristian dan Yahudi, di samping agama Buddha dan fahaman Hinduism. Okey, kita beralih kepada epistemologi timur ini, di mana aliran ilmu pengetahuan dalam Islam, Yahudi, Buddha dan juga Hindu dikesan mempunyai acara-acara ritualism seperti amalan kerohanian, peringkat tinggi dalam mencari sumber ilmu pengetahuan. Penggunaan mantra, jampi, ayat-ayat suci dan dengan proses ibadat secara amalan kebatinan dan rohani dilakukan untuk memperolehi sumber-sumber ilmu pengetahuan dari alam magik atau daripada Tuhan. Tradisi timur yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama menilai kebenaran atau ketepatan sesuatu ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. Ilmu pengetahuan perlu diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar daripada sumber utama, iaitu kitab Al-Quran, Injil dan juga Taurat. Sumber wahyu tidak syak lagi merupakan sumber pengetahuan yang terpenting dalam tradisi agama-agama besar yang tumbuh di timur, khususnya agama-agama langit, iaitu agama samawi,
seperti agama Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Okey, bagi ajaran Hindu dan Buddha, sumber-sumber dari kitab suci mereka seperti kitab Mahabharata menjadi panduan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta sejarah kehidupan dan tamadun mereka. Pegangan utama dan sumber rujukan utama kepada kitab Al-Quran, Injil dan juga Taurat ini menyebabkan aliran epistemologi sejarah timur tertakluk dengan nilai-nilai ketuhanan dan moraliti yang tinggi. Okey, seterusnya kita beralih kepada epistemologi barat. Falsafah epistemologi sejarah dari barat pula berkaitan dengan aliran empiricisme yang menyentuh pengetahuan diperolehi dengan panca indera dan aliran rasionalisme yang menjurus pengetahuan akal sebagai kaedah sumber dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Okey, konsep epistemologi barat dapat dibahagi kepada dua aliran, iaitu yang pertama iaitu aliran empiricisme dan juga aliran rasionalisme. Okey, kita beralih kepada aliran empiricisme, iaitu aliran pemikiran barat di mana ia menekankan konsep pengalaman dan pengamatan panca indera dalam mencerna ilmu pengetahuan. Pembuktian empirika adalah sesuatu yang amat tinggi darjahnya atau tingkatan dalam menentukan kesahihan sesuatu kajian mengenai ilmu pengetahuan. Okey, penyelidikan dalam bidang sejarah mengikut aliran empirika barat menekankan pada bukti pengumpulan bahan dan sumber yang dapat dibaca dan dilihat oleh para pengkaji. Pengamatan yang benar dan fakta yang sahih akan membuktikan kebenaran sesuatu penulisan ilmu pengetahuan berkaitan sejarah manusia mengikut aliran barat. Okey, kita beralih kepada konsep yang kedua iaitu aliran rasionalisme, di mana aliran rasionalisme ni ia pada penggunaannya dia mengutamakan akal semata-mata dalam proses menggali ilmu pengetahuan, di mana aliran ini membuat tanggapan bahawa aliran empirika akan selalunya berubah-ubah, sedangkan penggunaan akal bersifat tetap dan ketetapan yang unggul. Ini menyebabkan kewujudannya sub-aliran yang hanya menekankan penggunaan akal fikiran semata-mata serta cuba menafikan aliran ilmu wahyu keagamaan dalam ilmu pengetahuan. Okey, epistemologi barat, di mana konsep konstruktivisme epistemologi yang diperkenalkan secara meluas oleh Jean Piaget pada tahun 1967 yang mengkritik objektivisme yang berkaitan manusia yang dikatakan mampu mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang tidak terjangkau oleh akal. Malah aliran ini melihat pada unsur realiti semata-mata dalam menerangkan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Ianya boleh disingkapkan atau diterangkan secara jelas dengan kaedah yang digunapakai oleh tokoh falsafah materialism, iaitu bermaksud kebendaan. Seperti Karl Marx pada tahun 1818 sehingga 1883 Masihi yang menilai sesuatu isu sosial, sejarah dan ekonomi dengan membandingkan dengan nilai-nilai materialism semata-mata, termasuklah dari segi ilmu pengetahuan. Konstruktivisme epistemologi menilai ilmu pengetahuan dengan kaedah pengkajian kualitatif dan menekankan bahawa para pengkaji atau ahli ilmu pengetahuan yang menentukan pengetahuan saintifik di dalam ilmu pengetahuan bukannya sumber-sumber lainnya seperti ilmu wahyu yang dipegang kuat oleh golongan Islam, Yahudi dan juga Kristian. Okey, aliran barat yang menekankan dalam konsep kebenaran sesuatu ilmu pengetahuan berdasarkan logika formal yang dibawa oleh pemikiran Socrates dan juga Plato. Ini ditambah dengan teori pertalian, teori kesepadanan dan juga teori pragmatik, di samping teori logik kelebihan, teori semantik dan juga teori non-deskriptif. Secara amnya, tradisi barat melihat pada penggunaan akal dan juga panca indera dalam menentukan kebenaran sesuatu sumber ilmu pengetahuan dan menolak penggunaan ilmu wahyu dan juga ilmu agama seperti Islam, Yahudi dan juga Kristian. Okey,
Kesimpulannya, secara umumnya perbezaan yang ketara dapat dilihat oleh aliran-aliran yang dibawa oleh warisan barat dan juga timur. Dari segi perspektif, epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan juga falsafah sejarah. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.